sebenarnya setiap tahun terkecuali semasa ada COVID di mana kita ada PKP, bulan Bandaraya ataupun Hari Bandaraya adalah merupakan satu kesempatan bagi DBKK untuk memesrakan DBKK dengan masyarakat setempat. So this is the time yang kami boleh membuat acara-acara untuk diraikan bersama. Jadi kalau kita lihat untuk tahun ini kami ada lebih kurang 25 acara untuk pelbagai lapisan masyarakat. Ada beberapa acara, kalau semalam kita ada majlis tahlil bukan saja di pejabat di BKK tapi juga di beberapa masjid dan juga surau-surau, dan kita juga ada meminta suku kaum lain untuk sama-sama meraikan. 2 hari bulan besok kita ada upacara menaikkan bendera. So siapa-siapa yang free tu jemputlah datang ke Padang Merdeka. Ramai-ramailah pukul 8 kita start. Jangan kamu cakap je, datang. Alright. Lepas tu kita ada hari bertemu pelanggan dan ada beberapa acara besar yang kalau boleh saya sebutkan di sini. Sebagai contoh, program cabaran kebersihan Kampungku Bersih ini peringkat seluruh bandara Kota Kinabalu. Kita juga ada festival makan-makan. Bagus ini. Yang ini kami adakan sebab 2 tahun yang lalu 2019 sambutan bagus. Paling bagus sambutan makanan tradisi. Jadi bagi kami ini satu peluang untuk membantu golongan peniaga kita untuk memperkenalkan hasil jualan masing-masing. Kita pun boleh have fun. Ada makanan masing-masing apa yang kita prefer. Ada juga makanan viral yang ada kategorinya nih. Ada kampung, ada viral. Ini yang interesting, dan yang bagi anak-anak muda kita freestyle dance battle. Yang ini diadakan 4 Februari di Taman Chong Ten Boon. Ini selaras dengan cita-cita kita menjadikan Taman Chong Ten Boon tu khusus untuk golongan remaja. Sebab saya pernah ingat pernah ada satu remaja datang pada saya, dia kata, "Aunty, terima kasihlah buat acara begini untuk kami. Kalau tidak kami tiada tempat." So ini untuk kita bawa anak-anak muda, sebab biarlah dia gunakan ruang yang ada untuk kreativiti. Tidak semestinya benda yang dibuat ni salah. So we nurture them, So these are the things yang kita akan, dan kalau ada anak-anak kita yang atau orang-orang dewasa, kita juga ada yang dipanggil strongman nanti akan diadakan juga. Selain itu juga boleh try angkat tayar, tarik lori, bolehlah try. Okey. Kita yang festival remaja. Ini pas umur. Kita ada juga satu acara untuk memperkasakan bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Dan selain itu ada juga beberapa acara lain seperti yang mana banyak orang suka naik basikal. Tidak lupakan yang itu, City Ride akan diadakan, bola sepak akan diadakan, dan insya-Allah sebelum Ramadan kita akan mengadakan festival kesenian dan kebudayaan Islam. Yang ini sejurus sebelum bulan Ramadan lah kita akan adakan. Hari bertemu pelanggan tadi ditanya, ini sebenarnya adalah merupakan acara yang kita biasa adakan juga, acara tahunan di BKK sebagai salah satu media ataupun jambatan penghubung antara di BKK dengan masyarakat setempat. Yang ini di mana kita juga berpaksikan kepada Citizen Centric Organisation. Kalau familiar dengan di BKK, konsep Citizen Centric ini kami kenalkan pada 2019. Jadi apa yang berlaku dalam Citizen Centric, kami ingin agar hubungan kami dengan masyarakat setempat lebih rapat lah. Jadi bukanlah di BKK pandai-pandai sendiri mengatur masyarakat. It's good kalau kami dapat input daripada masyarakat dan kita bekerjasama. Jadi apapun keputusan yang dibuat adalah keputusan yang informed decision, dan dalam masa yang sama kami tahu apa yang kehendak masyarakat dengan dalam lebih rapat, bukan soal semata-mata berdasarkan kepada main agak-agak So ini kalau jadi bagi mereka yang ada apa-apa cadangan untuk dibawa pada kami ataupun ada apa-apa aduan yang kita nalurinya, kita hakikatnya manusia yang tak pernah silap daripada kekurangan, jemputlah datang dan bincang dengan kami. Mana tahu kalau dirasakan ada jalan penyelesaian yang boleh kita capai bersama lah. Yang ini akan berlaku besok insya-Allah dalam jam 10.30 selepas saja istiadat perbarisan di Padang Bandaran.
Kalau kita ingat bercakap tentang kebersihan secara keseluruhan, di BKK sejak 2022 melancarkan apa yang kami panggil Love KK Network. Salah satu network tu, jangan bilang tak tahu salah satu dalam network tu adalah Clean KK ataupun KK bersih. Jadi kita ini sebagai satu cara untuk mendidik masyarakat, mendidik dan mengingatkan semula bahawa kebersihan itu penting dan dalam masa sama membudayakan kebersihan. Sebab apa yang kita tengok kadang-kadang standard kebersihan pada masyarakat berbeza-beza. Jadi kemungkinan kita bila kita buat banyak acara-acara, banyak aktiviti yang mengingatkan tentang perkara ini, kita boleh membudayakan kebersihan sebagai sebahagian daripada cara hidup kita ya. Ini adalah selaras dengan juga misi kita untuk menjadikan KK sebuah bandaraya yang bersih, hijau dan berdaya huni. Jadi sepanjang kempen ni kita ada beberapa acara lah. Jadi ini untuk semua kampung di KK. Dia ada buat pertandingan, acara-acara yang kita buat, vlogging. Dia beriadah sambil dia pungut sampah lah. Ya, yang ini kita jemputlah NGO, kelab-kelab dan juga sebagainya. Mungkin RTM pun mau organize sendiri. InsyaAllah we boleh join. Lepas tu ada pertandingan fotografi dan juga swafoto ataupun selfie. My City My Responsibility juga temanya. Ada pertandingan TikTok, Cleanliness Challenge. Sebab kan ramai orang suka ber-TikTok. Jadi orang bilang kadang-kadang orang tak sudah peduli yang berita yang panjang. Kalau TikTok saya masih suruh sama dia. Kita suruh si Pian dah lah. Dia tolak saya Datuk. Nanti saya kasih TikTok dia. Right? Kita ada juga pertandingan upcycle ataupun barang-barang buangan kita jadikan sesuatu yang baru. Kita ada juga pertandingan mengutip sampah sambil berkayak kan. Sampah kita ni bukan di darat, di atas air pun ada kan. Jadi kalau kamu berkayak tu sambil tu pungut-pungut lah kan. Sambil mengaut. Sambil mengaut. Orang bilang sambil menyelam minum air ini tak sambil berdayung pungut tu sampah. Alright. Kemudian ada juga treasure hunt dan kita ada juga pertandingan craft dan saintis kecil menggunakan bahan-bahan terbuang dan juga begitu juga dengan kids fashion show. Sebab apa yang kita mau buat ni biar aktiviti kita tu daripada peringkat kanak-kanak kecil sampai kepada dewasa. Jadi kita boleh melibatkan keseluruhan keluarga lah untuk sama-sama. Jadi finalnya akan diadakan 19 hari bulan Mac di Taman Awam Teluk Likas. Ya. InsyaAllah ini akan memperkuatkan lagi usaha kami lah. InsyaAllah acara diadakan pada 10 hingga 12 Mac jam 10 pagi hingga 10 malam. Ini adalah satu acara yang dicadang untuk diadakan julung-julung kalinya di KK. Apa yang kita buat, kita mungkin menggugurkan ada beberapa acara yang sebelum ini kita adakan dan kita adakan ini sebagai satu inisiatif untuk memperkenalkan dan memelihara kesenian budaya-budaya Islam dan juga nilai-nilai kesenian Islam. Selain itu kita juga ingin memupuk semangat yang sebab kita hidup dalam keadaan multiracial, jadi kita mau meningkatkan integrasi bila ada saling faham memahami. Kalau kita lihat sebelum ini di BKK juga menganjurkan acara-acara seperti Carnival Christmas, Tahun Baru Cina. Jadi yang untuk Ramadannya biasanya diadakan Bazar Ramadan. Tapi mungkin dengan adanya festival kesenian dan kebudayaan ini dapat meningkatkan awareness dan juga persahabatan ya di kalangan bukan saja golongan kita yang beragama Islam tapi juga dengan rakan-rakan lain. Kita juga ingin melihat kepada peningkatan sosioekonomi bila nanti kita bawa elemen-elemen zakat dan sebagainya dalam sebahagian daripada pengisian acara lah. So sedikit tentang konsep di mana kita akan menganjurkan pameran seni bina dan seni khat ya. Seni bina apa yang kita akan bikin mungkin pada peringkat ini akan diadakan pertandingan mimbar antara masjid ya, antara masjid, dan kita juga akan mengadakan seperti biasa di BKK berhasrat untuk memberikan peluang perniagaan kepada peniaga-peniaga jualan produk makanan sunnah. Ada 7 jenis makanan sunnah ya.
Kemudian kita juga akan mengadakan persembahan perasmian dan penutupan seperti biasa, pameran jualan kraft tangan, khat dan tenunan, ya, pertandingan nasyid dan qasidah. Sebab ini kadang-kadang especially golongan-golongan muda ni kan, dan yang tak berapa muda pun kali bagus juga lah kita kasih awareness. Trip muda sih ini. Ya, sentiasa kita trip muda. Kemudian ada KK Islamic Fashion Bazaar, insya-Allah ada diadakan dengan Dato' Arjia Khan. Kita juga akan mengadakan pertandingan memanah sebab kita tahu memanah sebagai salah satu sukan Rasulullah, ya. Jadi memanah akan diadakan forum perdana hal ehwal Islam dan pertandingan bercerita sirah Nabi Muhammad. Selain itu kita juga akan mengadakan pameran-pameran. Mungkin kita akan membawa juga satu perjalanan macam mana kalau daripada Madinah hingga ke Mekah, perjalanannya macam mana. Sebab bila saya bercerita dengan rakan-rakan dan ada yang bukan beragama Islam ingin tahu apa sebenarnya yang kita lalui. So mungkin ini satu perkongsian yang dapat mereka lihat apa yang kita lihat, walaupun mungkin tidak like our spiritual journey, tapi memberi sedikit gambaran tentang apa yang kita lalui. So yang itu adalah tentang festival kita lah, tapi dia bukan totally yang heavy, yang macam terlampau religious yang heavy, tapi kita juga merupakan satu macam teaser ni apa yang kita akan lalui sebagai seorang Muslim lah. Sebagai seorang mengia, saya menyeru kepada semua warga bandar Kota Kinabalu, sama-sama bekerja dengan kami, sokonglah kami untuk sama-sama merealisasikan visi menjadikan KK sebagai sebuah bandaraya yang sejahtera, yang terutama dalam hal-hal kebersihan dan juga dalam peningkatan keseimbangan alam sekitar di kawasan Kota Kinabalu. Itu saja. Itu saja. Kami hari ini mengadakan Ops Mega Bersepadu di lokaliti wabak denggi yang paling lama di Malaysia, iaitu di Indah Permai. Lokaliti ini wabak denggi sudah masuk hari kedua, 122 hari ini, dengan jumlah kes setakat ni 85 kes. Ya. Jadi hari ini kami bersama pasukan kesihatan bersama-sama dengan pihak DBKK, pihak polis, pihak rela, pihak bomba, pihak Jabatan Penerangan dan juga agensi lain, kami bersama-sama mengadakan Ops Bersepadu di sini untuk cuba mengawal wabak ni dari berterusan lagi lah. Jadi untuk makluman, di kawasan Indah Permai ni kami mempunyai 3 isu utama yang dihadapi oleh pasukan kesihatan dan juga agensi lain, iaitu nombor 1, di mana hampir 50% rumah di sini berkunci yang kami tidak mempunyai akses untuk memeriksa rumah-rumah ini. Ya. Jadi ini menyukarkan pasukan kesihatan dan juga agensi lain untuk membuat aktiviti kawalan. Yang kedua, di mana di sini tiada kesedaran masyarakat ataupun lebih dikenali sebagai community awareness. Ya, kami sudah membuat kawalan di sini, ini sudah masuk pusingan yang ke-15, tetapi masih lagi ada tempat pembiakan ataupun ada potensi pembiakan yang baru yang kami jumpa setiap kali kami membuat aktiviti kawalan di sini. Dan nombor 3, ada beberapa illegal structure ataupun kalau kita tengok di lorong belakang rumah, kita masuk lorong-lorong di belakang rumah ni ada beberapa structure yang illegal lah, di mana kami tidak dapat akses lorong-lorong ini untuk membuat aktiviti kawalan. Jadi kami mohon dari penduduk Indah Permai supaya memberi kerjasama dengan pasukan kesihatan dan juga agensi lain untuk membenarkan kami memasuki rumah untuk membuat aktiviti kawalan lah. Dan juga kami menyeru agar setiap rumah membuat aktiviti gotong royong kendiri, cuma luangkan 10 minit saja setiap minggu untuk membersihkan kawasan halaman rumah, cuba periksa kawasan depan rumah, keliling rumah, pastikan tiada tempat pembiakan seperti
tayar yang terbuang ataupun longgokkan sampah yang banyak ataupun cuba cek pasu bunga yang ada di alas pasu bunga tu kadang-kadang ada longgokkan ataupun lebihan air yang tu semua merupakan tempat yang berpotensi lah untuk jangkitan nyamuk Aedes ni. Jadi kami harap penduduk setempat di Indah Permai dapat memberikan komitmen supaya wabak denggi ataupun wabak hotspot Indah Permai ni dapat ditutup dalam tempoh masa yang terdekat ni. Operasi pada pagi ini iaitu operasi bersepadu Taman Indah Permai bagi menangani wabak hotspot denggi di kawasan ini. Dan operasi ini diketuai oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu dan dibantu oleh pelbagai agensi seperti Dewan Bandaraya Kota Kinabalu, pihak rela, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Penerangan, Angkatan Pertahanan Awam, daripada Pejabat UPPM Karambunai, juga Pejabat Ahli Parlimen Sepanggar. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu telah membantu dari segi kebersihan persekitaran dan juga pemeriksaan daripada rumah ke rumah.